Yang amat berhormat Perdana Menteri terbuka untuk dibahas. Saya dengan ini menjemput Yang Berhormat Paul Dixon selaku Ketua Pembangkang untuk memulakan perbahasan dengan saya berikan masa 100 minit, 1 jam 40 minit lah. Kemudian diikuti oleh Yang Berhormat Pekan, kemudian diikuti oleh Yang Berhormat Damansara, kemudian diikuti oleh Yang Berhormat Kuala Nerus. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Paul Dixon. Terima kasih, Ketua. Saya bangun untuk menyatakan pandangan terhadap pembentangan oleh Perdana Menteri semalam, walaupun mengikut rencana adalah setahun sebulan lewat dari jadual. Tetapi saya harus menyatakan penghargaan kerana Perdana Menteri berikan satu sikap yang lebih terbuka, memberi ruang, termasuk pada ahli-ahli berhormat semua, mendengar penjelasan lanjut oleh unit perancangan ekonomi semalam dan mengemukakan beberapa soalan. Saya juga ingin menyatakan penghargaan kepada unit perancangan ekonomi kerana berbanding dengan beberapa laporan rancangan Malaysia sebelumnya, laporan ini agak lebih teliti, ada angka-angka yang cukup granular tentang kemiskinan, pembangunan dan teguran-teguran termasuk tentang plan industri yang punya beberapa kelemahan. Saya tertarik umpamanya dalam isu kemiskinan diberi perhatian yang lebih. Cuma seperti mana biasa kata T.S. Eliot, ya, between the idea and the reality, between the motion and the act, falls the shadow. Selalu masalahnya kita di antara penyataan yang lunak tetapi kenyataan pelaksanaan itu yang rasa membimbangkan. Jadi kalau kita menelurusi secara terperinci laporan, memberikan gambaran yang agak baik tentang keadaan semasa. Tetapi tidak menampakkan satu pendirian jelas bagaimana kita boleh bawa perubahan, menganjak paradigma, melihat kepada permasalahan yang sangat rumit sekarang ini. Saya juga akan sentuh beberapa angka yang sangat mengelirukan yang disebut dalam kenyataan Perdana Menteri, ya, yang harus diteliti semula oleh kementerian-kementerian, khususnya UPE. Umpamanya, ya, Perdana Menteri menyebut tentang harapan mendapat pendapatan isi rumah 2025 RM10,000 bagi setiap keluarga. Ya, bunyinya lunak, banyak orang akan senang, tetapi kalau kita ikut angka kemiskinan, angka pengangguran dan kadar pertumbuhan yang lembab sekurang-kurangnya untuk 1-2 tahun ini, kita bimbang, ya, kenyataan itu dianggap realistik atau tidak. Itu satu. Keduanya, angka purata ini yang banyak digunakan pakai oleh ahli ekonomi dan statistik itu juga mengelirukan. Ya. Dia boleh samakan purata di antara orang yang mencatat keuntungan berbilion ringgit dengan orang yang dapat RM500. Jadi dia ambil purata. Sebab itu saya lebih setuju bila unit perancangan ekonomi menekankan secara granular keadaan kemiskinan ketara, ya, daripada membuat suatu rumusan secara menyeluruh. Ya. Berikutnya tentang kenyataan selain dari saya kata pengangguran, ialah kenyataan dari KWSP mutakhir. Kebimbangan terhadap keselamatan persaraan rakyat Malaysia apabila 46% ahlinya berumur 55 tahun mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000. Apakah orang yang dapat simpanan kurang daripada RM10,000 ini dalam 4 tahun itu akan naik secara mengejut? Jadi
saya harap kenyataan seperti ini diberi perhatian yang lebih. Saya tidak akan tegaskan hal yang sedemikian, tetapi saya nak membawa kepada apa yang saya sentuh tadi tentang laporan UPE. 10 daerah termiskin di Malaysia 2019 dalam buku RMK ini, halaman chapter 5. Ini agak menarik. Ya. Tiga-tiga negeri ini negeri pengeluar minyak. Tetapi disebut satu keadaan yang sangat membimbangkan, lodging di Kelantan, Pusa di Sarawak dan 8 daerah di Sabah. Kota Marudu, Kota Belud, Kudat, Pitas, Beluran, Telupit, Tonggot dan Nabawan. Dia terikat juga dengan pengabaian, kecuaian daripada pelaksanaan program, projek dari Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Dan satu soalan juga harus dibangkitkan oleh rakan-rakan kita di Sabah Sarawak. Apakah semata-mata kecuaian di pusat ataupun kegagalan wakil-wakil mereka di pusat? Keduanya adalah apakah benar dana itu sentiasa tidak mencukupi, padahal pemimpin-pemimpin negeri banyak yang kaya raya. Kadang-kadang kekayaannya itu mencatat satu angka yang sangat melonjak, yang mengejutkan. Ini juga harus dibahaskan. Jika tidak, parlimen ini akan hanya digunakan untuk menyerang satu pihak yang ada kebenarannya, kecuaian pengabaian, tetapi tidak terhadap kecuaian, pengabaian dan hasil rompakan baik bala atau lain-lain kontrak yang dipunggah oleh 2-3 kerat pemimpin Sabah Sarawak, dan dalam konteks ini mungkin terkenal juga Kelantan Terengganu, kerana empat-empat negeri ini hasil minyaknya tinggi tetapi kemiskinan sangat ketara. Dan menyentuh tentang angka yang disebut purata 12,000, saya juga sentuh juga tentang pengangguran yang terlalu tinggi. Dan di antara sebabnya tentu COVID. Tetapi sebelum COVID pun ada beberapa prasarana dan ekonomi akibat kebijakan fiskal yang menyebabkan kita harus beri tumpuan. Bukan sahaja soal COVID. Ya. COVID itu mempersulit permasalahan. Tetapi jangan kita andaikan keadaan sudah lumayan sebelumnya. Kadar pengangguran belia mencatat peningkatan 13.7%. 344,000 orang Jun 2021. Dan lebih tinggi tentunya di kalangan yang lebih muda, 15 hingga 30 tahun, 80.5% pengangguran. Saya percaya perkara ini dalam perhatian kerana ini angka dari Jabatan Perangkaan. Ya. Dan saya oleh demikian minta Perdana Menteri dan Kerajaan meneliti semula unjuran yang kita anggap mungkin tidak realistik. Kerana kalau kita lihat, sengaja saya cuba menyingkap semula pengalaman-pengalaman lalu dari umpamanya rancangan Malaysia, terutama rancangan Malaysia kedua yang diluncurkan oleh almarhum Tun Abdul Razak yang memberikan keadaan kemiskinan pertama kali menekankan permasalahan kemiskinan yang lebih realistik. Dan kita tahu, jadi pada sejak masa itu, tahun 1971, telah disebut soal rural development, employment generation, economic growth,
Economic Diversification Social Services, ya, dengan perkenan tentang pembangunan desa dan kemiskinan. 50 tahun kemudian, kita bicara lebih kurang hal yang sama. Walaupun ada sedikit sebanyak peningkatan, tetapi tumpuan terutama masalah kemiskinan dan kesenjangan tidak sehebat yang dilakukan pada ketika itu. Boleh saya tanya? Sebagai bekas Menteri Keuangan yang dianggap berjaya lah di zaman Menteri Keuangan dahulu, diberitahu pada kita bahawa satu keluarga akan dapat tak lama lagi 10,000 isi rumah. Satu angka yang menarik. Sekarang kadar upah didapati menurun sebelum COVID. Orang yang graduate engineer, kalau 10 tahun dulu swasta terutamanya memberi gaji di sekitar 3 hingga 4,000. Sekarang bawah daripada 2,000. Itu sektor swasta. 2 orang suami isteri kedua-duanya graduate mendapat upah tak sampai pun 4,000 sekarang ini. Dan sebelum pandemik ini, sebagaimana kita nak letakkan unjuran perkembangan ekonomi ini, sedangkan upah semakin menurun. Bahkan di kalangan profesional kita sudah mula berhijrah di antaranya ke Indonesia untuk mendapat upah yang lebih tinggi. Jadi apakah yang dibentangkan itu sesuai dengan perkembangan dan realiti semasa? Terima kasih, Dr. Raja. Terima kasih. Seperti mana saya tekankan, terima kasih Tuan Raja. Angka ini bagi saya harus dikaji semula. Kerana unjuran biasa mungkin, tetapi unjuran dalam keadaan kemelesetan ekonomi sekarang, saya fikir tidak berlaku begitu. Yang disebut oleh Kata Raja, pengangguran dan juga underemployment, dan juga kadang-kadang disebut umpamanya 3 jam 1 minggu, itu dianggap bekerja dalam kategori yang disebut dalam angka Jabatan Statistik, tetapi tentu tidak cukup untuk menyara kehidupan keluarga. Satu hal yang saya nak sebut tentang rancangan Malaysia ini adalah rancangan Malaysia ke-9 yang dibentangkan oleh Tun Abdullah Badawi yang menekankan tentang value chain, human capital, socio-economic inequities. Socio-economic inequities itu kesenjangan yang berlaku di antara golongan kaya dan miskin itu ditentuh hampir tiap tahun, tetapi kesannya jumlah pengangguran, jumlah kemiskinan, kesenjangan, terutama kesenjangan lebih ketara, sama ada di kalangan sama etnik, Melayu kaya dengan Melayu miskin atau inter-etnik. Pada tahun 2006, tak kala rancangan Malaysia ke-9 ditekankan tentang institutional reform. Agak ke depan sedikit. Tetapi bila lihat setelah 2, 3, 4 tahun, tidak berhasil. Ada dibentuk SPRM dan sebagainya, tapi kesannya tidak berlaku. Itu yang membimbangkan saya dan saya rasa bertanggungjawab mengemukakan kerana Menteri Ekonomi tahu kita boleh kumpulkan laporan Davos, laporan Bank Dunia, dan kita boleh belanja bilion ringgit untuk consultants. Saya difahamkan 5-6 tahun dulu sudah belanja 1.8 bilion. Jadi saya nak tanya, lebih 2 bilion ringgit diberikan kepada konsultan untuk menyiapkan buku rancangan Malaysia ke-12 ini. Mungkin sebahagiannya kita boleh guna pakai, tapi saya masih yakin maklumat dan perancangan dalam negara boleh dan mampu dikendali oleh kepakaran dalam negara kerana mereka lebih faham masalah dalam negara. Siapa yang boleh faham masalah kemiskinan dan kesenjangan dalam negara Malaysia? Bukan pakar-pakar konsultan luar. Terima kasih. Prof. Dickson, Datuk Speaker, saya mohon mencelah mengenai pendidikan dan kemiskinan. Perdana Menteri menyebut semalam bahawa beliau adalah anak penoreh getah. Sekarang beliau Perdana Menteri dan ia menunjukkan pendidikan menyamaratakan. Dalam Dewan ini ada anak Perdana Menteri, Ahli Parlimen Prof. Dickson, anak Wakil Rakyat. Tahun 86, tahun 91 Prof. Dickson jadi Menteri Pendidikan. Tahun 91-98 Prof. Dickson jadi Menteri Keuangan. Jadi pada ketika itu bagaimana cara Prof. Dickson untuk membasmi kemiskinan melalui pendidikan ini?
Dan adakah sebagaimana yang saya sebut dalam soalan semalam ketika dialog, berlaku keciciran suku juta orang, 400,000 orang ambil SPM, 150,000 pergi IPTA, IPTS, TVET, tetapi ada 250,000 yang tidak ke mana dan tercicir. Apa pandangan Port Dickson tentang perkara itu? Bagaimana pendidikan boleh menyamaratakan dan bagaimana yang tercicir itu boleh kita ambil semula dalam bentuk-bentuk yang tertentu supaya mereka tidak menjadi kumpulan B40. Terima kasih. Terima kasih Pontian. Terima kasih Pontian. Kalau kita telurusi sekali lagi, istilah transformasi dalam buku ini dan kaitannya, itu disebut 223 kali dalam buku 500 muka ini. Maknanya, dari sudut seolah-olah ada kesungguhan transform sistem yang lemah untuk kebaikan. Dan ini terkait dengan apa yang disebut oleh YB Pontian. Saya teliti, Yang Mohd pengusi. Apa perubahan yang mendadak? Pendidikan masih sama, cuma kemudahan tambahan. Tidak ada umpamanya nak gabung kementerian-kementerian, fokus tentang mutu pendidikan, pastikan anak-anak yang di desa, miskin bandar itu diberi perhatian, pasti kemudahan itu dan kemudahan asas itu disamakan. Kalau yang Mohd tanya umpamanya semasa saya itu pertama Menteri Keuangan, itu tumpuan, itu lonjakan itu sudah boleh lihat dalam rekod. Walaupun tidak mampu menyelesaikan semua dalam beberapa tahun. Yang saya nak tekankan di sini di antara kenyataan, sebab itu kita harus jangan mengandaikan apa yang diunjurkan, kelunakan bicara itu sebenarnya dapat diterjemahkan dalam bentuk amal dan tindakan. Saya bagi contoh satu lagi. Perdana Menteri sebut semalam 10,317 orang diisytiharkan muflis di antara Mac 2020 sehingga 2021. Dan 1,246 syarikat perniagaan terpaksa tutup. Tetapi pada November 11, 2020, Menteri Koperasi, Pembangunan Koperasi masa itu, Yang Mohd Datuk Seri Wan Junaidi, menyebut di Parlimen, syarikat yang gulung tikar 30,000 di antara Mac 2020 hingga September 2020. Dan kita dengar estimate daripada IKS, Persatuan SME, 500,000 SME yang tertekan untuk tutup. Jadi sekali lagi kenyataan ini yang dibuat oleh Perdana Menteri itu harus dikaji semula, diberi penjelasan kerana bercanggah dengan kenyataan Menteri dan bercanggah dengan kenyataan yang ada, termasuk daripada laporan SME. Yang Berhormat Port Dickson. Yalah, saya parenggang. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Port Dickson. Terima kasih Tuan Ketua. Saya tertarik dengan apa yang ditimbulkan oleh Pontian berkaitan yang beliau katakan sebagai golongan cicir. Sebenarnya bukan golongan cicir. Mereka yang tidak masuk tertiary education tidak semestinya cicir. Namun, kecanaan tersebut perlu diberikan perhatian dan perlu kita rujuk kepada bab 10 di RMK 12 ni. Saya agak tertarik. Sebelum ini, Yang Berhormat Port Dickson telah timbulkan ketika perbahasan titah diraja dan juga ketika bertanyakan kepada Menteri Kerja, iaitu berkaitan TVET, yang mana TVET sebenarnya boleh menjadi game changer untuk merubah keadaan, mengangkat ekonomi golongan B50 pada waktu ini dan juga mereka yang tidak dapat meneruskan kepada pendidikan tertiary. Saya telah lalui apa yang dibawakan dalam RMK 12, nampak begitu dengan izin impresif terhadap usaha untuk menaik taraf TVET, namun perlu ada keselarasan di antara usaha menyikapi dan menangani kemiskinan dengan TVET. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti mana Port Dickson pernah timbulkan dahulu, TVET perlulah industrial led, dipacu, diterajui oleh industri. Ya, kita akur bahawa kerajaan ingin tubuhkan Majlis TVET Kebangsaan, namun ianya perlu diterajui oleh industri, baru ia boleh berkesan. Dan industri harus dipandu oleh RMK 12 dengan sasaran kembali kepada apa Port Dickson tekankan tadi,
menyikapi, menangani kemiskinan supaya kita boleh gunakan TVET sebagai wahana mengeluarkan rakyat daripada pengangguran dan juga kemiskinan. Terima kasih Tuan Ketua. Saya Parenggam. Sila Pak Disen Johor Bahru minta laluan. Johor Bahru. Sila. Johor Bahru. Okey, terima kasih kepada Datuk Speaker. Terima kasih kepada Pak Disen. Walaupun baru bermula 20 minit ini, saya lihat perhatikan bahawa terdapat kesungguhan daripada Pak Disen nak menyatakan realiti sebenar. Sebab kita kena akui, kita nak bekerjasama, kita nak sebenarnya memulihkan keadaan negara ketika ini. Suasananya sebenarnya lebih teruk ataupun lebih parah berbanding apa yang cuba digambarkan oleh Perdana Menteri semalam. Cuma Pak Dixon tadi ada sebut, beliau menyatakan bahawa pengangguran ketika ini luar biasa, dah melangkaui 300,000 orang di kalangan anak muda. Tapi kita kena faham, bila Pak Dixon ini bersungguh-sungguh mahu memperjuangkan nasib golongan miskin, kerana pengangguran itu tidak mencakupi semua yang tidak ada pekerjaan. Saya ambil 2 contoh. Pertama, ada kumpulan anak muda terpaksa memilih untuk menyambung pengajian kerana keadaan market ataupun pasaran ketika ini sangat luar biasa. Cuma mereka yang berpeluang untuk melanjutkan pengajian ini, mungkin peringkat master ataupun seterusnya, adalah kebanyakan adalah daripada yang mampu. Manakala hanya sebilangan kecil sahaja yang dapat penajaan. Tapi yang kedua juga, saya tertarik apabila Pak Dixon minggu lepas, saya ikuti soalan beliau berkenaan dengan mismatch. Iaitu anak-anak muda ini terpaksa ambil apa segala jenis kerja asalkan ada gaji. Sebab itu bila Kota Raja sebut bagaimana trend menurun, gaji graduan itu dah berlaku sebelum COVID. Saya rujuk memang ketika COVID tahun lepas, Jabatan Statistik sebut gaji graduan ni ada yang sebenarnya di sekitar 1,000 sehingga 1,500 ringgit sahaja. Jadi sebenarnya bila disebut 10,000 ringgit sasaran untuk gaji seisi rumah, bila saya rujuk pandangan anak muda semalam di laman-laman media sosial, mereka kata ini dengar boleh, percaya jangan. Sebab hakikatnya anak muda nak memulakan kerja ketika ini sangat luar biasa dan kita tahu banyak syarikat yang gulung tikar, Pak Dixon dah sebut tadi. Jadi saya mengharapkan kalau Pak Dixon boleh bantu Perdana Menteri untuk berpijaklah pada bumi yang nyata, jangan hanya baca skrip, sebab kita memerlukan political will untuk bawa perubahan ini. Terima kasih, Johor Bahru. Pak Dixon, Yang Berhormat Pak Dixon sedikit. Teluk Intan. Teluk Intan. Sila, Teluk Intan. Ya, terima kasih Yang Berhormat Pak Dixon, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Selaku Ketua Pembangkang, saya rasa adalah penting dalam aspek transformasi parlimen ini apabila Ketua Pembangkang berucap negara kita mempunyai kabinet paling besar di dunia mengikut jumlah bilangan penduduk, 69 menteri dan timbalan menteri. Bolehkah kita tetapkan sekurang-kurangnya timbalan menteri dan menteri hadir untuk dengar perbahasan Ketua Pembangkang sebagai sebahagian daripada transformasi parlimen. Dan ini merupakan satu kod etika yang cukup asas tetapi tidak dipatuhi. Saya berasa sedih pagi ini apabila Ketua Pembangkang berucap hanya 1, 2, 3, 4, 5 orang menteri dan timbalan menteri. Mana yang lain 60 orang? Ini persoalan yang perlu dijawab sebagai satu amalan demokrasi yang menghormati sistem raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Ini pandangan saya dan saya harap adalah langkah-langkah untuk diambil khususnya oleh Ketua Whip dari kerajaan. Terima kasih. Terima kasih, Puntian. Teluk Intan. Pertama soal Separenggam. Betul ada penekanan yang agak besar dalam buku rancangan Malaysia ke-12 ini tentang TVET. Agak lebih daripada biasa. Tetapi yang tidak disebut ialah yang dibimbangi juga oleh Separenggam ialah program tindakan itu hampir sama. Dia tidak ada penyelarasan. 3-4 kementerian buat hal yang sama dan di satu kementerian pun tidak penuh penggunaan latihan.
Dan terkait juga dengan yang disebut oleh Johor Bahru, YB Johor Bahru tentang latihan dan mismatch. Saya tanya mengenai mismatch. Ya, mismatch ini boleh diselesaikan sebahagiannya melalui TVET, sebahagiannya dengan penglibatan industri. Disebut dari segi umum dalam rancangan Malaysia ke-12, tapi saya tidak fikir ada transformasi yang dia telah disebut sebanyak 223 kali. Ya. Teluk Intan beri peringatan yang baiklah. Saya semasa saya Menteri Kewangan, on record, setiap kali Ketua Pembangkang berucap, saya akan hadir di depan, dengar sampai habis. Ya. Walaupun sakit telinga Tuhan yang tahu. Kerana masa itu saya bikin siang. Ya. Tapi ini etika parlimen. Tetapi menteri-menteri ini kalau dia dah bijak, dia dengar satu pandangan saja. Tak bersedia untuk mendengar, kupas, walaupun kita tidak setuju. Kita dengar sepenuhnya ucapan Perdana Menteri, tidak ganggu, kerana dia agak sopan sikit daripada sebelum-sebelumnya. Jadi tetapi sepatutnya lah, ya, adalah. Tapi mungkin YB Menteri tersebut dia dengar daripada bilik dia. Beza lah. Baik. Jadi, oleh demikian, yang saya rumuskan bahagian pertama ini ialah daripada kita nak perkotak-katikkan balik-balik soal kota Bumi Putera dan sebagainya. Saya bagi satu laluan. Kerana orang anggap kita ini tidak setuju dengan dasar Bumi Putera. Apa salahnya kalau kita tumpukan latihan, pemutu pendidikan, mutu kesihatan awam kepada golongan miskin desa dan bandar yang majoritinya Bumi Putera, orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Peruntukan itu. Tetapi tidak umpamanya kerana ditekankan soal kedudukan JLC, soal kontrak, soal nak dapatkan dahikan ramai bilioner. Kita tak peduli. Ini yang ramai ini berjuta-juta Bumi Putera ini yang harus diberikan perhatian. Parlimen ini harus dimanfaatkan sepenuhnya menuntut supaya rancangan Malaysia ke-12 ini berikan tumpuan. Kalau perlu, tangguhkan projek-projek besar. Tangguh projek lapangan terbang. Tangguh projek ECRL dan teliti semula. MRT 3. Apa faedah kita nak teruskan dalam keadaan orang kelaparan, menganggur, tak cukup makan, tak cukup mutu pendidikan ada sekarang. Sebelum next Dan ini yang disebut Yang Hormat Menteri sebagai pengusi sebagai transformasi. Disebut 223 kali. Tu saya ambil masa banyak, tolong cuba kira balik jumlah ni. Boleh tanya? Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Yang Hormat Port Dickson. Tak ada, saya dengarlah secara teliti soal imbuhan atau kenaikan gaji. Misalnya anggota polis. Dia mula saja bekerja di Kuala Lumpur, dia sudah masuk B40, golongan termiskin. Sebab gaji minimum mereka, constable ni, RM1,014. Campur dengan allowance RM580, lebih kurang mereka dapat RM1,500. Jadi bermula saja kerja di Lembah Kelang ini, seorang anggota polis itu bertaraf miskin. Kenapa wang yang ada ni tak digunakan untuk melepaskan mereka daripada belenggu kemiskinan ini? Kenapa banyakkan menteri bertaraf menteri itu bertaraf menteri, nanti belah sana semua bertaraf menteri? Ini ada lagi ni. Ada lagi yang disebut-sebut akan jadi bertaraf menteri tak lama lagi. Kalau Ketua Pembangkang bertaraf itu dah lama di Australia, di negara lain buat. Kita saja ketinggalan masih jakun. Tapi ini kita nampak, artinya anggota polis, masuklah tentera, mula saja bekerja di Lembah Kelang, mereka sudah jadi orang miskin. Bagaimana pandangan bekas Menteri Keuangan? Yang Berhormat Port Dickson. Yang Mohd Port Dickson. Yang Berhormat Port Dickson. Saya agak muskil dengan jalan penyelesaian kerajaan untuk membantu golongan Bumi Putera, iaitu dengan mengambil equity daripada golongan non-Bumi Putera atau memaksa 51% equity kepada golongan Bumi Putera dalam syarikat-syarikat freight, atau semalam diumumkan juga di mana penjualan aset-aset GLC ataupun equity GLC hanya kepada golongan Bumi Putera saja. Saya muskil kerana 3 perkara. Pertama, bagaimana dasar ini akan membantu
golongan susah di Malaysia? Bagaimana ia akan membantu nelayan di Tanjung Piai? Bagaimana dasar ini akan membantu petani di Alostar atau Jelun? Bagaimana ia akan membantu peniaga-peniaga kecil di Muar? Realitinya, kalau kita lihat dasar ini, ia populis tetapi tidak sama sekali membantu golongan Melayu yang susah. Agak sama dengan dasar yang dikenalkan pada tahun 2016-2017 apabila Loyat dilihat dikuasai oleh satu bangsa, mereka menumbuhkan Loyat versi Melayu yang dikenali sebagai Digital Mara. Tapi lihat impaknya pada hari ini. Banyak Digital Mara dah tutup. Ya? Syarikat gulung tikar. Yang susah siapa? Mara, walhal wang tersebut boleh diperuntukkan untuk membantu anak-anak Melayu miskin dapat beasiswa dan hantar mereka ke luar negara, datang balik berkhidmat dan berbakti kepada negara. Itu kerisauan saya pertama. Yang kedua kerisauan saya, jikalau kita bincangkan isu GLC, agensi, jual harta dan equity, ini hanya akan membantu kroni dan golongan elit. Kita lihat Perikatan Nasional dan diteruskan oleh kerajaan ini, lantikan-lantikan politik dalam GLC dan GLIC. Contoh, bekas pengerusi prasarana, ya, dilucutkan sendiri oleh Menteri Kewangan, ya, di mana kontrak-kontrak ataupun bantuan diberikan kepada syarikat yang melibatkan keluarganya. So kalau dasar ini diteruskan, siapa yang akan dapat nikmatnya? Kroni, keluarga ataupun rakyat yang susah? Itu perkara yang sangat tidak adil. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, kerisauan saya, mana keadilan untuk golongan non-Bumi Putra juga? Kerana pengecualian dasar Pro Bumi Putra ini diberikan kepada syarikat-syarikat asing. Semalam kita dengar ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia sendiri akui bahawa equity yang dipegang oleh non-Malaysians, ia adalah 45.5%. Ya? Tetapi jalan penyelesaian, ambil equity daripada non-bumi Malaysians, ya, dan berikan kepada bumi. Where is the fairness? Kita lebih pentingkan, ya, lebih pentingkan warga negara asing dan our very own Malaysians hanya sebab mereka tidak dilahirkan bangsa Melayu dan beragama Islam. Jalan ke hadapan, it's not the easy way out. Beri equity yang kaya bilioner dapat. The best way forward is capacity building. Nak tolong orang Melayu, tolong peniaga-peniaga kecil, bantu capacity building, berikan anak-anak muda yang miskin beasiswa, kualiti pekerjaan. Bukan if this easy way out. Saya berharap bahawa Ketua Pembangkang dapat mendesak kerajaan, do not find this coward way out, kerana ia menyakiti rakyat Malaysia dan pembangunan Malaysia secara keseluruhan. Yang di-Pertua, pendek saja. Terima kasih semua. Terima kasih Port Dickson. Soalan saya ialah, saya tahu bahawa Port Dickson telah lama memperjuangkan isu ini, termasuk dalam membentangkan agenda ekonomi Malaysia. Adakah Port Dickson setuju bahawa pendekatan yang fokus kepada ekuiti Bumi Putra ini berasaskan andaian dan modal lama yang telah lama dicuba oleh kerajaan sebelum ini dan tidak berjaya dicapai, dan kita lihat sendiri kesenjangan di kalangan Bumi Putra. Tadi Port Dickson sebut tentang KWSP, tetapi kita boleh tengok juga Gini coefficient dalam ASB dan tabung haji yang kesemuanya sama ada Bumi Putra ataupun Melayu Islam, yang menunjukkan jurang yang sangat besar antara majoriti pencarum dan golongan elit. Jadi bukankah, ya, sebagaimana ada disebut, fokus untuk membina dari bawah, capacity building, lebih adil, dan juga kita mahu, kita ada sebenarnya banyak usahawan Bumi Putra, lebih adil untuk mereka dapat menjual ataupun memilih strategi sendiri di dalam perniagaan dan dibantu dengan positif dan bukan pendekatan yang lapuk seperti ini. Sila Pak Dickson terus. Kota Raja tentang gaji. Kalau kita sebut paras kemiskinan dan kalau anggota kerajaan, ya, pejabat awam itu tak diberikan gaji minimum setara, itu persoalan yang harus kita selesaikan. Bagaimana kita boleh minta swasta untuk menghormati prinsip atau melaksanakan dasar yang sama? Jadi saya setuju bahawa kalau hidup di Lembah Kelang dengan gaji yang ditetapkan sekarang ini, bagi kalangan yang miskin, itu memang membebankan mereka dan menimbulkan banyak masalah-masalah lain. Mua menjelaskan tentang equity. Saya tidak mahu pertikai usaha untuk
meningkatkan upaya Bumiputera dalam semua lapangan. Tetapi kita harus juga tekankan, ya, pendekatan ini pendekatan 1971. Kejayaannya apa? Kejayaannya hanya social mobility yang Pontian sentuh awal tadi, iaitu anak miskin diberi peluang masuk belajar, dapat peluang pendidikan. Mobiliti sosial berlaku kerana dasar yang memihak, membantu golongan yang lebih susah, termasuk majoritinya Melayu, yang disebut affirmative action. Tetapi yang kedua ini, soal equity dan sebagainya, kalau kita lihat dalam kenyataan yang berlaku dalam sejarah, itu banyak memberikan faedah kepada beberapa syarikat keluarga dan kroni. Tak dapat dinafikan. Ya. Apakah orang yang susah, yang menganggur sekarang, termasuk majoritinya anak-anak Melayu, itu akan senang kalau 2-3 syarikat diberikan ganjaran, apatah lagi, lebih-lebih lagi kalau syarikat itu pula menimbulkan banyak masalah, kerugian. Pengalaman kita beri kepada syarikat Bumiputera, kemudian membebankan kita. Saya akan sebut di sini tentang peranan bank, pembangunan bank Islam dan sebelumnya bank Bumiputera. Ya. Jadi kita kena belajar dari pengalaman itu. Harus ada pendekatan baru, Yang Berhormat Menteri. Jangan kita ikut kaedah lama. Memang semua kaum harus diberikan ruang, termasuk kalau ada kegelisahan orang Melayu kerana tidak ada peluang. Harus dicari jalan untuk memberikan. Tetapi apa pendekatan yang ada sekarang ini, ada dua ketimpangannya. Pertama, memberi kepada orang yang tidak punya keupayaan dan kelayakan semata-mata kerana konteks, kedudukan politik atau dukungan. Dan kedua, cara tidak sedar kita telah menolak dan menafikan hak orang lain. Saya masih ingat lagi, saya pimpinan mahasiswa masa itu, dalam dialog dengan Tun Razak di Sri Taman, dia sebut kita akan buat apa saja yang mungkin untuk membantu orang-orang Melayu di Bumiputera naikkan darjat mereka dalam bidang pendidikan dan perniagaan. Tapi kita tidak akan dengan cara yang demikian menghalang atau merampas hak rakyat kita yang lain. Ya, itu jelas, ya. Tapi pelaksanaannya kemudian itu lain ceritanya. Satu hal yang tentang equity ini saya nak sebut dalam angka yang disebut oleh Perdana Menteri semalam dalam rekod buku Rancangan Malaysia ke-12 ialah kehadiran nomini hampir 12% ni. Nomini ni, Yang Berhormat Menteri, itu cara tokoh-tokoh besar politik mahakaya untuk melindungi nama mereka, memadamkan nama mereka dengan meletakkan nomini. Jadi, apakah wajar bagi orang yang ada kepentingan dalam kerajaan, GLC, GIC, yang membuat keputusan, kemudian mengizinkan nama nomini supaya menghilangkan nama mereka dan keluarga mereka daripada jumlah ini? Ini harus ada penjelasan yang teliti. Sikit periksa. Setiawangsa menyebut tentang equity Bumiputera ini. Saya harus memerhati perkara ini dengan wajar kerana dia jadi suatu dialog, wacana yang kurang sihat. Dan satu pihak mesti menekankan kehadiran Bumiputera, termasuk cara equity, termasuk mempertahankan kerusakan yang lalu. Dan satu pihak pula yang menafikan sama sekali seolah-olah ini akan mengorbankan kepentingan negara. Saya rasa harus ada pendekatan dan jalan tengah. Yang kita minta ini tidak ada Bumiputera atau bukan Bumiputera yang akan mempertikai peruntukan besar dalam bidang pendidikan, kesihatan awam. Walaupun bila kita berikan pendudukan besar, sekolah, bandar dan miskin bandar dan desa dan pedalaman Sabah Sarawak, ia akan menguntungkan Bumiputera dan Melayu. Tidak ada orang yang berani mempertikai, dan kalau kita bertikai, kita lawan mereka. Tetapi masalahnya ialah bila keuntungan itu atas nama kaum
dipunggah seperti mana komisen ataupun potongan untuk perumahan, ya, Bumi Putra. Saya katakan, guna wang itu bina rumah kos rendah, rumah awam, walaupun majoritinya Melayu yang dapat, kita boleh terima. Tapi mengapa berikan potongan setengah juta, 1 juta kepada Melayu yang kaya? Beli apartmen harga 2 juta atau 5 juta, tapi ada potongan Bumi Putra. Ini politik apa begini? Tidak mengesabah. Menggunakan kuasa kerajaan membantu golongan kaya. Kita gunakan kuasa kerajaan untuk membantu golongan miskin. Itu boleh dibenarkan. Tak, Kuala Selangor dulu. Sila Kuala Selangor. Kuala Selangor. Pak Disan. Terima kasih. Pak Dickson, saya Kuala Selangor dulu. menjelas sedikit saja. Ya, kita masih lagi setelah rancangan Malaysia ke-12, masih lagi berbicara tentang isu dan polemik yang telah kita lalui untuk sekian lama. Ya, masih lagi kita berbicara hal yang sama, ya, pelakon yang berbeza, tetapi terperangkap dalam perilaku dan tingkah laku yang akhirnya memangsakan kaum yang kononnya kita perjuangkan. Ya, Pak Dickson, saya ingin tanya. Saya terpaksa bertanya apa yang dikatakan sebagai gajah dalam bilik ini. The elephant in the room dengan izin. Ya, disebutkan juga oleh Perdana Menteri. Ya, dan saya mendapat, saya hanya sekadar untuk menyampaikan pandangan-pandangan kawan-kawan, corporate, kawan-kawan business community Melayu khususnya, menyebutkan bahawa apabila Perdana Menteri dengan izin menyebutkan only Bumi Putras will be able to buy Bumi Putra shares and firms, kata Perdana Menteri. Lantas mereka menghantar WhatsApp kepada saya. This is the most, ya, yang diistilahkan adalah this is the worst, ya, the worst policy. They said in this, if nampak macam a good idea, but if killing the Bumi companies economically is the intention, this is a sure way. It is suicidal. Dan satu lagi memberikan pandangan bahawa, we have to, this is the worst decision. So, Production, perkara ini perlu kita wacanakan. Nampak semacam membantu tetapi membunuh. Itulah perkara yang saya ingin sampaikan. Terima kasih, Production. Satu lagi, maaf, Production. Mungkin saya menunggu tadi, Production tidak menyebutkan tentang RM10,000, ya, household, pendapatan itu. Dengan dalam keadaan Perdana Menteri sendiri mengakui beberapa hari yang lalu, 580,000 keluarga, ya, yang telah yang telah terkeluar daripada menengah 40 M40 dan jatuh kepada golongan B40. Dalam keadaan begitu juga, ya, dalam keadaan itu Perdana Menteri bercakap tentang memacu 10,000 RM pendapatan sebulan household isi rumah. Apakah ia satu yang menasabah? Itu saya tinggalkan kepada Pak Dickson. Terima kasih. Pak Dickson, mohon Parit Bunta laluan. Tuaran, saya bagi tuaran dulu sebab dia Tuaran telah dan bangun dulu. kemudian Parit Bunta sikit. Baik. Okey. Masih. Terima kasih. Muhammad Pak Dickson, saya mohon bincanglah sedikit. Soal equity Bumi Putra ini dan penyertaan Bumi Putra dalam perdagangan dan industri. Ya, saya bersetuju sudah sekian lama dibincang dan sebagainya. Tetapi kita tidak melihat dari segi pencapaian kita. Rancangan Malaysia ke-8 kalau saya lihat dia untuk kemakmuran. Cerita pasal bagaimana kita kembangkan ekonomi. Tapi kalau kita lihat pencapaian kita daripada dulu tahun 1970 sampai sekarang, pada ketika Malaysia dibentuk, GDP per kapita kita baru lebih kurang $300 per kapita. Hari ini Malaysia baru naik $10,000. Singapura pula pada ketika itu baru lebih kurang $900. Hari ini Singapura sudah $65,000. Begitu besar. Ekonomi sudah berkembang. Dan kemiskinan pun memang sudah terhapus. Tapi bagi kita, ekonomi tidak berkembang. Sabah sebagai contoh GDP baru $5,000. Lepas itu kita berebut. Kita ambil dan sebagainya. Kenapakah tidak ditumpukan dalam hal-hal bagaimana kita menarik pelaburan supaya ekonomi boleh berkembang?
Sabah sebagai contoh, saya tiap-tiap kali rancangan Malaysia ini disebut. Ini untuk Sabah, ini untuk sebut. Tapi kali ini, hari ini kita bercerita digital, yes, terima kasihlah. Ada mobilian yang buat untuk digital ini. Tapi ada satu perkara juga yang sangat penting untuk menarik pelaburan, hal bekalan air. Tidak disebut sini langsung. Adakah yang bersetuju bahwa walaupun kita ada destinasi pelaburan, contohnya KKIP di Kota Kinabalu, POS di Lahadatu, tapi adakah kerajaan sedar? Pihak IPU sedar? Bekalan air pun dihantar dengan lori di POS di Lahadatu. This is an investment destination. Pakai lori. Dan oleh sebab itu, bagaimana kita menarik pelabur? Bagaimana, how do we expand the economy? Jika perkara ini tidak dilihat, dan saya lihat bila ada engagement di antara IPU dan pihak Kerajaan Negeri Sabah, saya tidak tahu. Hal bekalan air ini telah disebutkan tidak, sebab tidak disebut langsung dalam dokumen. Terima kasih. Pada Bunta, saya mohon mencelah kerana isu ini sangat relevan, Pak Disan, Tuan Speaker. Apabila kita membicara tentang soal Bumi Putra, saya merujuk kepada satu GLC yang 100% orang Islam yang menjalankan aktiviti perniagaan dan kebajikan yang kita namakan sebagai tabung haji. Apa yang saya ingin tegaskan di sini, Tuan Speaker dan Pak Dickson, isu orang Melayu, khususnya kepada satu entiti tabung haji, ialah soal orang Melayu sendiri yang ketika diberi kuasa tidak menjaga entiti ini dengan amanah. Dan kerana itu apabila diberikan peluang kepada kita Pakatan Harapan, kita telah berjaya memulihkan tabung haji daripada ketidakpatuhan undang-undang dan juga isu governance yang sangat-sangat merugikan dan merosakkan satu entiti yang terhormat ini. Jadi ini membuktikan bahawa isu orang Melayu Bumi Putra boleh sahaja diuruskan jikalau adanya di sana keamanahan, integriti, seperti yang difirmankan oleh Allah, inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin. Sebaik orang yang kau beri amanah adalah al-qawi yang berkelayakan dan al-amin yang beramanah. Dan kita, Speaker dan juga Podisan, saya minta dirakamkan di sini, selama 2 tahun telah berjaya membuktikan inilah isu orang Melayu apabila tidak ada integriti dan tidak ada amanah, dan dia dibuktikan dengan laporan audit 2019 baru-baru ini. Baik, Bunta. Terima kasih, Pak Ishan. Baik. Sebenarnya dalam penyampaian saya nanti, saya akan juga bangkitkan tentang pengalaman kita pengurusan. Kalau seperti mana disebut oleh Tuaran, Sabah, Sarawak, kita mulakan dengan basic necessities. Ya. Tak menusabah sekian lama bicara soal beratus-ratus bilion, tetapi masalah air, prasarana asas pun belum selesai. Ya. Jadi saya fikir dengan rasa simpati kepada Tuaran, kalau kata ada komitmen, ya, yang Bapak Menteri bagi tahu komitmen EPU, we will start and do whatever it takes to finish this job. Dia boleh selesai. Ya, pada nak pertahan ICRL, sebab ICRL ini 80 bilion ringgit. Sebelum selesai 100 bilion ringgit. Dalam keadaan kita tidak ada wang. Oh, dia kata tak bayar sekarang. Siapa yang nak bayar? Anak muda nanti akan bayar. 100 bilion yang harus dibayar bila Podisan 7 tahun. Speaker angguk ya. Tapi kenapa dia lari pergi belah sana? Tak apa, itu soalan tidak itu sampingan. Itu cerita lain. Itu yang disebut ICRL. 100 bilion ringgit. Kalau betul kita nak jana pertumbuhan ekonomi, gunakan wang itu dalam prasarana sekolah, tingkatkan mutu sekolah. Saya sekolah baru dapat dari satu sekolah Johor. Saya baru nak tulis kepada Yang Maha Menteri. Terlalu daif. Sekolah yang lama, banyak juga yang di Port Dickson, kemudahan asas tidak cukup, kedudukan tandas terpaksa kita cari jalan. Saya percaya Yang Berhormat juga sama di Batu Pahat, kena cari jalan untuk baiki. Kalau ini kita berikan tumpuan umpamanya 1-2 tahun, rancangan Malaysia
Ke-12 ini tumpu hal ini. Perbelanjaan diteruskan, ekonomi dapat dijana, tapi di peringkat bawahan. Dan ini yang kita tekankan. Soal Parit Bunta sebut tentang tabung haji, sama. Saya setuju. Sebab kalau Perdana Menteri serius, baik, masih kita nak tekankan soal kepentingan Bumiputera. Kita urus dengan begitu baik, Bank Islam, Bank Rakyat, Tabung Haji, MARA, institusi dan GLC yang Bumiputera itu, kita bangun dan beri sokongan cukup kuat, diurus begitu baik. Dia tak jadi sangat kontroversi. Tetapi bila hal ini dikhianati, ya, perbelanjaan untuk pengurusan dan sebagainya, ini perkara yang tak mungkin dimungkiri. Jadi saya khawatir kalau hal ini tidak lebih tekanan dan kita nak perbesarkan, nak perluaskan dan kita tak dapat buktikan pengurusan itu cekap. Ya. Saya terkesan pengurusi, terutama Bank Islam, kan Bank Islam saya juga ada sedikit sumbangan mendirikan, membantu dan masa Menteri Keuangan membesarkan. Tetapi pengurusan kemudian yang menyebabkan kerugian itu ratusan juta dan sekarang ini bila kita cakap Mauritanian Bank, commercial bank semua boleh. Tapi bank-bank yang di bawah kelolaan kerajaan termasuk yang dijaga, dikawal oleh Bumiputera, lingkup semua. Atau tak mampu nak berikan kemudahan itu kerana tanggungan besar. Bank Islam sekarang dia punya tabung haji dan kalau dia terheret rugi, dia kesam pula tabung haji, jadi problematik bagi kita. Sebab itu, saya minta ada kepastian untuk memberi tumpuan pada soal-soal basic. Ekonomi harus dijana, saya setuju. Tapi tak perlu dengan projek mega yang melibatkan syarikat-syarikat asing atau memberikan wang dan dana kepada syarikat-syarikat asing kerana kita lebih baik tumpu kepada kekuatan dalaman supaya penjanaan itu lebih meluas. Saya tidak bagi detail kerana isi arahan juga disentuh oleh banyak hal. Tetapi soal ini ada kaitan dengan soal pendidikan yang disebut tadi. Sama ada TVET, mutu pendidikan yang mesti diselesaikan. Pengurusi, kita kehilangan hampir satu generasi sekarang. 2 tahun, walaupun ada on, off, online, offline, memang prestasi pendidikan itu rata-rata memang rendah. Dan kalau ada ahli yang berhormat, baik pembangkang atau kerajaan, nak nafikan, mereka itu dalam keadaan state of denial. Ya. Melainkan anak-anak kaya di bandar, anak-anak di sekolah semua parah. Maknanya, kalau betul memerlukan transformasi, adakan transformasi. Belanja yang secukupnya untuk betul-betul jamin anak muda generasi ini diberi perhatian jauh lebih daripada yang sebelumnya. Perdana Menteri sekarang ada kemudahan dan kedudukan. Ya. Tak perlu terlalu takut kalau nak buat beberapa perubahan ini kerana kita akan bagi sokongan. Tak payah upah. Tak payah lantik siapa-siapa di GLC. Tak nak bagi menteri, taraf menteri, ketua pembangkang, tak ada masalah. Saya tak pernah minta. Jangan jadikan ini isu. It's not an issue. What is the primary issue ialah Perdana Menteri mengambil tindakan yang berani melakukan transformasi. Produsen, kita ada 1 minit sebelum kita break. Ya. Jadi sebab itu, kalau kita lihat umpamanya dari Jabatan Perangkaan, yang saya sebut tadi kemiskinan ini, saya rasa cukup mengaibkanlah. Sebagai ahli parlimen, kalau tak suarakan ini, ya, dan jadikan parlimen yang gelanggang mengatakan, okey, peratus. Siapa peduli jumlah dan angka peratus? Bagi keluarga yang tertekan itu, dia mesti dijamin kehidupannya. Dan saya percaya, ramai ahli parlimen juga tahu. Cuma nak ada tekad politik. The political will encourage to implement. Itu yang masalah dia. Ya. Kita sebut dan saya ingat penekanan diberikan dalam buku Rancangan Malaysia ke-12 ini, bagi saya tentang kemiskinan dan kesenjangan ini agak baik ketimbang rancangan sebelumnya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah pelaksanaannya. Terima kasih. Penghormat Produsen, jam telah menunjukkan pukul 1.
Dewan berhenti rehat dan disambung semula 2:30 petang. Terima kasih Yang Berhormat.